tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, satu perkara iaitu dari sudut mengkafirkan Wahabi, satu perkara yang saya rasa agak terlajak lah. Satu. Yang kedua masalah, dia kata Wahabi ini dia tidak mentakwilkan ayat mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy. Berdalilkan kepada Imam Malik ketika mana ditanya Ar-Rahman ala arsyistawa, apa makna dia? Maka Imam Malik dia kata apa? Dia kata al-istiwa ma'lum wal kaifiyah majhul. Bersemayam semua orang tahu apa dia. Tetapi kaifiyah, bagaimana bersemayam itu, siapa pun tak tahu. Kaifiyah tak terfikir, tak boleh fikir. Sebab apa? Sebab Allah tak sama dengan makhluk. Kalau kita fikir jadi makhluk. Kan? Jadi dia kata kaifiyah bagaimana? Majhul. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Duk cari juga Allah bersemayam macam mana, itu bid'ah. Dia nak tahu juga macam mana cara, itu bid'ah dia kata. Kan tak boleh. Jadi aliran Wahabi ni aliran yang mereka tak nak mentakwilkan kalau ayat-ayat mutasyabihat. Kalau sebut yadullah tangan Allah, itu serah kepada Allah Ta'ala. Dia tak nak mentakwilkan. Cuma di kalangan orang awam benda ni berat sikit lah. Sebab orang awam bila tak takwil tu dia jadi macam mana? Dia duduk bayang macam tangan orang. Itu dia jadi mentashbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu masalah lah. Sebab bila mentashbihkan Allah dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan segala sesuatu. Mana boleh duk anggap Allah macam baharu, macam makhluk ni. Dia jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi manhaj mereka, manhaj yang tak nak takwil, dia panggil at-tafwid. At-tafwid ni makna menyerahkan pada Allah Ta'ala. Tak nak takwil. Dia salah ke tak nak takwil itu? Sebagian ulama menyatakan tak ada masalah. Asalkan mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Asalkan begitu. Adapun kadang-kadang saya baca juga pandangan-pandangan yang menyatakan masalah dia kata Wahabi, dia pakai pandangan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagai contoh, dalam satu kes dia tengah berkhutbah atas mimbar, lalu dia turun daripada mimbar, dia kata Allah turun ke dunia macam aku turun daripada mimbar ini. Ini sudah mentashbih kan? Ini dah tak boleh, ini mengkufurkan. Kau kufur kalau percaya macam tu. Tetapi ada sebagian ulama yang mengkaji, dia kata waktu yang dikatakan Ibn Taymiyah sebut begitu, waktu tu Ibn Taymiyah dipenjarakan. Masa yang sama dikatakan dia berkhutbah tu, waktu tu dia dipenjarakan. Jadi maknanya rupa-rupanya musuh-musuh dia create cerita nak memburukkan dia. Sebab tu kita kadang-kadang saya sangat berhati-hati dalam soal ini. Sebab kita tak tahu pada zaman dia tu macam mana. Dia ada musuh, kan? Dia ada gini-gini. Kita dapat riwayat, macam kita dapat riwayat tentang Yazid bin Muawiyah, kita dapat riwayat tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Satu ketika kita sangat-sangat benci Muawiyah bin Abi Sufyan. Rupa-rupanya bila dicek balik, riwayat hak cerita tentang keburukan Muawiyah bin Abi Sufyan datang daripada siapa? Syiah rupanya. Kan? Dulu tuan-tuan ingat kalau belajar sejarah tu, bila cerita tentang Mustafa Kamal Atatürk, kita akan rasa macam mana Mustafa Kamal Atatürk? Belajar sejarah dulu, tak belajar. Rasa macam mana? Hebat kan? Yang kata hebat, yang kata Mustafa Kamal Atatürk ni hebat, bapa pembangunan Turki. Kita masa belajar dulu hebat. Ni tokoh reformis yang hebat kita belajar. Rupa-rupanya bila mari sikit, bila makin kita meningkat umur, orang makin buat kajian, dapati rupanya dialah perosak Turki yang kita duk puji selama ini. Dulu kita panggil Maharaja Mak Kilau, Maharaja Lela ke mana? Maharaja Lela pula apa? Perak tu mana? Datuk? Betul lah Maharaja Lela. Datuk Bahaman. Apa semua tu kita panggil apa? Kita panggil pemberontak. Ini semua sejarah-sejarah yang diputar balikkan oleh
orang putih. Jadi tuan-tuan, begitu juga kita bimbang. Kadang-kadang musuh-musuh dia menceritakan keburukan terhadap dia. Dia pergi kutuk dia macam-macam. Sedangkan kita tak tahu hakikat sebenarnya. Macam cerita zaman sekarang. Tuan-tuan tahu nanti, bila berlakunya pertemuan, contohnya dalam negara kita kalau bab politik tu, pertemuan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir Mohamad. Pertemuan. Agak-agak 100 tahun lagi orang nak cerita macam mana tu? Orang nak cerita macam mana tu? Kan? Pelbagai versi akan timbul. Orang yang sokong Tun Mahathir, dia akan menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyalahkan Tun Mahathir. Pelbagai lagi isu-isu yang timbul. Jadi kita nak ambil jalan tengah macam mana? Jalan tengah kita ialah kita tengok sesuatu itu berdasarkan amalan, berdasarkan apa yang difatwakan. Bagi contohnya, yang sebenar-benarnya. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, para ulama pada hari ini kontemporari, termasuklah Syekh Yusuf Qaradawi dan sebagainya, mereka itu ambil jalan tengah. Kan? Maka ambil jalan tengah. Dari sudut mereka tidak mengkafirkan golongan Wahabi dan tidak menerimanya secara total. Kan? Tambah-tambah mengikut kesesuaian masa dan juga zaman. Sebab tu saya kaitkan juga dengan zaman tadi. Sebab kalau kita tengok zaman Wahabi ni, satu zaman dikatakan wallahualam bila kita baca sejarah. Sebab sejarah ni ada banyak. Kalau kita baca sejarah yang menentang Wahabi, memang habis-habisan dipukul rapat. Ar-Raddu al-Wahabiyah, sebagai contoh oleh Zaini Dahlan, dipukul itu macam kufur terus. Kalau kita baca buku pula yang menyokong sungguh-sungguh. Jadi kita pun kadang-kadang ni, jadi kalau kita pakai hak ni, kita kutuk habis-habisan. Kita pakai hak ni, kita sanjung habis-habisan. Maka kita dalam sesuatu penilaian itu, kita mesti bersikap adil. Kita bersikap adil, kita tak mau ekstrim. Sebab kalau orang benci seorang, kita tanya seorang, katakan dia ni musuh dia A, katakan. Pergi tanya A tentang kawan ni, dia kutuk habis. Tanya B pula, B ni kawan dia rapat. Pergi tanya dia puji melangit. Kan? Jadi kita tak tahu mana satu ni betul kan? Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan, saya sebut tadi khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah kesederhanaan di pertengahannya. Jadi bagaimana? Kalau kita tengok, kalau kita nak ambil sedikit dalam sejarah Wahabi ni, dia timbul dalam suasana keadaan dikatakan pada waktu itu khurafat berleluasa. Fanatik mazhab berlaku. Maka dia datang bawa satu reformasi untuk nak buang semua pahaman-pahaman mazhab pun tak mau dah. Dia nak pegang pada Quran dan sunnah saja. Kemudian benda-benda khurafat yang dianggap bid'ah, contoh buat bid'ah entah kubur, semua dia buang apa semua, nak balik pada Quran dan sunnah sahaja. Kan? Jadi kadang-kadang perkara tersebut dilakukan dalam suasana yang tertentu, dalam suasana yang kita kata suasana zaman dia. Tetapi dalam konteks zaman kita sekarang ini, pendekatan Wahabi satu pendekatan yang kita tak boleh terima. Pasal apa tak boleh terima? Sebab dia tidak meraihkan pandangan ulama. Itu mereka yang menggelarkan dia itu sebagai Wahabi lah. Ataupun ada setengah orang kata itu bukan Wahabi, itu Madkhali. Madkhali ni jenis ekstrim juga lah, jenis mengkafirkan orang ni, membid'ahkan orang ni. Ni jenis ekstrim lah ni. Lepas tu kita tak boleh terima pandangan-pandangan yang seumpama itu. Contohnya apa? Contohnya dia mempertikaikan soal-soal khilafiyah. Sebab hari ni bila kita dalam masyarakat kita boleh sebut Wahabi ni satu golongan yang mempertikaikan mana-mana khilafiyah. Macam mana contoh? Baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Talqin, bid'ah. Tahlil, bid'ah. Apa lagi? Selawat tambah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bid'ah. Qasidah, bid'ah. Berzanji, bid'ah. Sambut Maulid Nabi, bid'ah. Ini kita kata ini golongan Wahabi yang ekstrim. Kita tak boleh terima golongan yang ekstrim. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan ruh syariat. Dia bercanggah dengan ruh syariat. Kadang-kadang dia kata, oh, ni Nabi tak buat. Maulid Nabi ni, sambut karnival ni, siapa suruh ni? Nabi buat. Nabi tak buat, kamu buat benda bid'ah. Mana Nabi sambut birthday Nabi? Nabi sambut birthday Nabi tak? Tak pun. Apa-apa kesal kita duduk sambut birthday Nabi ya? Bid'ah. Ini maknanya pemikiran yang ekstrim. Kita tak boleh terima pemikiran ekstrim macam tu. Sebab tu kita kata dalam konteks kita, tiba-tiba dalam masyarakat kita, bila disebut Wahabi golongan macam ni, so kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab
dia membawa manhaj yang ekstrim yang membid'ahkan orang. Bid'ah ni tuan-tuan, satu benda yang berat. Sebab kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan sesat dalam neraka. Takkan orang baca Yasin malam Jumaat tu masuk neraka. Jadi kalau orang karaoke masuk malam Jumaat masuk syurga. Begitu. Mana satu ni? Jadi confused. Kita jadi confused tuan-tuan. Maka dengan sebab itu kena faham kaedah ulama letak tarku syai' la yaqtadi tahrimahu. Nabi SAW meninggalkan sesuatu bermakna bukan ianya menunjukkan pengharaman, tidak. Contoh, maulid Nabi SAW, Nabi tak sambut. Ya, tidak ada keperluan Nabi sambut. Nabi nak sambut sebab apa? Nabi nak sambut sebab apa maulid Nabi? Tetapi, tu pun bila orang tanya Nabi tentang puasa hari Isnin, Nabi kata, aku puasa hari Isnin sebab hari Isnin lah aku dilahirkan dan hari Isnin lah aku diangkat jadi Rasul. Kan? Walaupun Nabi tak sambut, tetapi hari Isnin itu signifikan juga dengan Nabi SAW. Apatah lagi kalau kita tengok apa Abu Lahab yang menentang Nabi, tapi diriwayatkan bahawa pada hari Isnin diringan sikit azab dia. Sebab apa? Sebab dia pernah gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi dalil-dalil sampingan ini ulama berhujjah menyatakan bahawa tak betul kalau kita terus membida'ahkan sambutan maulid Rasul. Tak betul. Kerana sambutan itu masuk benda-benda khilaf al-mukhtalaf fiha. Jadi kita lihat sama ada perkara tersebut ni